Baik, kita mulakan hari ini hadis ya. Hadis 894. Tajuk dia Babus Sulhi. Babus Sulhi. Mana sulhi ni mana perdamaian. Jadi bab perdamaian. Bab mengadakan perdamaian pun boleh. Babus Sulhi. Baik, hadis tak banyak ya. Ada 4 hadis sahaja. Baik, siapa nak baca boleh buka mic ya. Yang tak baca tutup mic lah biar jelas ya. Suara tu biar jelas. Okey, siapa nak baca? Buka mic ya. Hadis 894. Okey, mula Kak Jun dulu lah. Okey. Dari Amir bin Auf Al-Muzani bahwasanya Rasulullah SAW perdamaian itu halal atas muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal akan menghalalkan yang haram, dan muslimun wajib berpegang dengan Syarat. syarat mereka kecuali syaratnya menghalalkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ayat ini oleh Muslim dan dia sahkan tetapi mereka bantah dia kerana rajinya kehidupan bin Abi Sulaiman dan Auf itu adalah teman dan anggap dia sah lantaran banyak jalan. Satu lagi. 895. Dan sesungguhnya telah disahkan dia oleh Muhammad dan Abi Hurairah. Okey, catatkan 894 dengan 895. Catatkan. Hadis boleh. Hadis boleh. Hadis sah. Matan boleh mengadakan perjanjian dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Hukum mubah. Baik. Hadis ini bermaksud bila antara seorang Muslim dengan lainnya terjadi perselisihan, maka haruslah mengupayakan atau mengadakan perdamaian. Akan tetapi, tidak dibenarkan perdamaian itu menimbulkan pelanggaran terhadap hukum, yaitu menjadikan yang halal sebagai barang haram atau menjadikan barang haram jadi halal. Dan setiap orang Muslim wajib menepati janji-janjinya. Itu dikatakan bab perdamaian terkadang mempunyai syarat-syarat. Jadi syarat-syarat itu boleh diterima. Ya, sebagai orang Muslim boleh terima syarat-syarat mereka dengan syaratnya jangan menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya. Contohnya syaratnya, ya, mesti arak tu kita pandang halal. Kita jadikan sebagai barang halal. Ya. Ataupun dengan syarat, ya, babi itu ya termasuk barang yang dihalalkan. Jadi kalau ada syarat-syarat yang melibatkan hal itu, ya, maka ya kita tidak boleh ikuti syarat itu ataupun perdamaian itu. Ya, perdamaian kita boleh ikut walaupun dia bukan Islam sekalipun, tapi syaratnya tidak bertentangan dengan ya agama.
agama kita sendiri. Salah satu yang penting sekali, hal-hal yang berkaitan dengan halal haram dipermain-mainkan. Dalam syarat itu dipermain-mainkan orang Islam. Dia boleh menjual babi secara bebas, boleh menjual arak secara bebas syaratnya. Di situ kenalah perjanjian itu kita tidak boleh terima kalau seandainya ada syarat itu. Baik, kita sambung lagi, iaitu hadis yang ke-896. Okey, siapa nak baca? Buka mic. Silakan. Okey, silakan. Okey, catatkan ya, hadis 896. Hadis sah. Matan, dilarang seorang tetangga melarang kepada tetangganya untuk mencacakkan kayu di tanahnya. Bracket, mensandarkan kayu di temboknya. Baik, hukum haram ya. Hadis. Hadis dia 896 ya. Baik, hadis 896 yang bermaksud begini. Seorang Muslim tidak boleh melarang saudaranya membuat rumah di sebelah rumahnya dengan menumpangkan kayu di atas temboknya. Kerana hal semacam ini tidaklah membuat kerugian terhadap dirinya. Atau apabila ada bahagian dari bangunan tetangganya rosak, maka ia dibenarkan untuk meletakkan kayu-kayu penyanda untuk membaiki bangunan yang rosak itu. Jadi dalam hal ini, kita sebagai tetangga, tidak, maknanya kita tidak boleh sengaja. Kalau tidak ada sebab, tak boleh sengaja kita meletakkan atau menyandarkan kayu-kayu tumpang dekat kawasan atau menyandarkan ke tembok jiran sebelah. Jadi kecuali kalau hal-hal yang berkaitan, contohnya dia buat pembinaan ataupun mungkin tiang dia nak roboh, maka terpaksalah menumpang tanah jiran atau laman jiran kerana kayu sandaran itu perlu sampai ke arah tanah jiran ataupun laman jiran. Jadi hendaklah bertolak ansur. Jangan kerana itu berperang.
Jadi dalam kalau sengaja-sengaja, itu jadi haram. Mana sengaja disandar-sandarkan, ya, kayu tu di tembok, ya, dan ya hujung kayu tu ya menghala ke jiran sebelah, menjadikan suasana yang tidak menyenangkan jiran. Jadi hal ini ya dihukumkan sebagai hukum haram, ya. Tidak ada sebab apa-apa, ya. Kita sahaja nak buat semak, disandar-sandarkan dekat-dekat jiran, ya, sehingga jiran tidak senang hatinya. Jadi Macam sila kain juga Kak. Sila kain, sila kasut sama orang. ya maknanya ya. Kalau kita kiaskan tu, boleh, maknanya ya dikiaskan. Maknanya kalau jiran pun tak senang, separuh baju kat rumah kita, separuh baju kat rumah dia, ke kawasan dia. Jadi pandangan dia buruk jadinya laman dia. Dia terasa buruk. Ya. Jadi di situ juga tidak dibenarkan. Dia kata kita berjiran ni kena jaga hati, ya, hati jiran ni. Jangan menyakitkan. Ya. Jangan sampai menyakitkan hati jiran. Ya. Terkadang termasuklah kadang pohon-pohon ya. Kadang kita menanam pohon-pohon besar, dahan pohon tadi ya habis melambai kat laman dia, dan sampah-sampah daun tadi pun kita tak dapat nak sapu sebab ada pagar. Jadi jiranlah hari-hari nak menyapu. Dalam hati jiran tu dia akan berkata. Ya, jadi kata-kata itu juga jadikan ya jadi haram buat kita lakukan demikian. Jadi kalau ada pohon-pohon macam tu, eloklah pohon tu ya halakan saja ke laman kita. Ya, dan ya, potonglah yang pergi ke laman orang supaya tidak menyakitkan hati mereka. Ya. Ada setengahnya dia terus-menerus begitu, ya jirannya terus menaruh atau makan hati. Ya. Tapi bila buah, ya, bila buah letak pagar, letak apa? Jaring masuk ke rumah dia. Ya. Pasang jaring masuk rumah dia. Ya. Tak kasih jatuh rumah jiran pula tu. Ya. Tak dikasih jatuh rumah jiran. Ya. Hukum haram. Ya. Jadi kita kena jaga, memang kena jagalah. Ya, kalau kita berjiran ni. Ya. Itu bukan hanya sandaran tapi juga ialah pohon-pohon ya, pohon-pohon yang mungkin daunnya akan mengganggu jiran kita. Ya, kita pun kena buanglah ya, dahan itu. Ya. Kadang jiran tu tak berani nak berkata, ya. Tapi hati dia sakit. Kita tak boleh buat demikian. Ya. Itu adab berjiran. Ya. Ini semuanya adalah termasuk dalam bab perdamaian, mencari jalan damai. Baik lagi. 897 ya. Siapa nak baca silakan. Hukum. Kan dah tulis tadi haram. Hukum haram. Okey, 897. Ini last ya untuk tajuk ni. Sila. Ya. Humaid. As-Sa'idi.
Baik, catat. Tak ada, keterangan tak ya. Baik, ya, catatkan 897, catat hadis sah. Catat dia, hadis sah. Matan dia, dilarang mengambil barang seseorang tanpa kerelaan daripadanya. Hukum haram. Baik, ya. Ini bab sulhi, iaitu perdamaian. Ya, dalam hadis ini diterangkan bahawa seorang tidak boleh memakai tongkat orang lain sebelum ia minta izin kepada pemiliknya. Jadi, ya, artinya kalau tidak ada keredaan atau persetujuan daripada tuan punya tongkat tadi, ya, kita tidak boleh gunakan tongkat itu. Ya. Jadi dalam hal-hal lain dikiaskanlah. Kalau kita nak mengambil barang saudara kita, ya, walaupun hanya, ya, pensel sekalipun, kita nak ambil tu, kita kena minta izin. Ya, boleh tak izinkan saya gunakan pensel ni sekejap, ya. Boleh tak saya pinjam sekejap, ya. Kalau diizinkan, boleh. Ya, jangan main ambil saja. Itu yang jadikan haram. Haramnya tadi apa? Ya, kita telah, ya, menyakitkan hati saudara kita. Ya. Jadi tak boleh kita berbuat demikian, walaupun hanya benda yang kecil. Tongkat tadi besar, tapi benda yang kecil seperti, ya, pen, pensel, buku, ya, kita tak boleh ambil sebarangan tanpa izin tuan punya barang itu. Itu penting, ya, sebab untuk mencari bab perdamaian. Ini habis, ya, bab babus sulhi. Sekarang kita masuk bab baru lagi. Tajuk dia babul hawalati wad domani. Ya. Bab hawalati wad domani. Boleh letak makna, ya. Hawalah ialah seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk mengurus hutangnya atau membayar hutang atas namanya. Itu hawalah. Doman, ini doman pula. Doman ialah seseorang menyatakan berani menanggung atas hutang orang lain
hingga dialah yang akan menjelaskan. Yang itu makna hawalah dan makna doman. Ya, jadi hawalah ni kita dah serahkan pada orang untuk mengutip hutang atas nama kita. Doman ni, ya, ada orang yang sanggup menanggung hutang dan dia lah yang akan menjelaskan. Dia kata, ya, sekarang hutang bapa akulah yang tanggung. Dan akulah yang akan menjelaskannya. Contoh macam tu. Itu doman namanya. Ya. Dia jadi penjamin untuk membayar hutang sebagai penanggung pembayar hutang. Okey, 898, siapa nak baca silakan. Yang nak baca buka mic ya. Okey, saya baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, padahal orang yang mampu itu satu kezaliman. Dan apabila seorang daripada kamu diserahkan kepada seorang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu. Muttafaqun alaih. Dan pada suatu riwayat oleh Ahmad sertanya, dan barang siapa dihawalkan, hendaklah ia terima. Ya. Cantikkan ya. Ini hadis yang pertama buat bab hawalah dan doman. Baik, hadis 898, hadis sah. Matan, boleh mengadakan hawalah iaitu hak hutang diserahkan kepada orang lain. Hukum mubah. Baik ya. Dalam hadis ini bermaksud yang dibaca tadi, orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya atau enggan membayar hutang adalah merupakan perbuatan tercela. Ya, sedangkan dia mampu, dia kaya, tapi sengaja menunda-nunda hutangnya. Ya. Ini adalah perbuatan zalim ataupun tercela. Dan seorang yang mempunyai hutang, kemudian ia mengusahakan kepada orang lain, untuk orang lain kerana dirinya tidak mampu, maka hal ini dibenarkan. Contohnya saya kata tadi, si ayah ni, dia dah tak mampu lagi ya untuk membayar hutang piutangnya. Kerana ya keuzurannya, ya dia tidak mampu lagi nak menguruskan hutang-hutangnya. Maka telah diamanahkan atau diserahkan kepada anak yang dipercayai. Ya, dan anak inilah yang akan menguruskan segala hutang piutang ayahnya. Hal ini ia adalah dibolehkan dan dibenarkan. Ya. Baik. 899. Siapa nak baca silakan. Ini pun panjang hadis ni. Okey, silakan. Orang yang sama pun tak apa, boleh baca lagi. Silakan. Dari okey. Okey.
Okey, catatkan ya. Hadis 899. Hadis sah. Ha? Catatkan. 899 catatkan hadis sah. Matan. Matan tu tahu tak apa matan? Matan tu isi hadis tu. Ya, isi hadis tu ni disebut matan. Ya. Matan dia dibolehkan seorang menanggung hutang orang yang sudah mati. Hukum baru hukum hukum daripada hadis ni hukum mubah. Mubah ni mana harus, boleh tu mubah. Okey, semak semula. Kalau berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini, nampaknya berat juga kalau jenazah ini berhutang. Contohnya, Rasul tanya, sewaktu Rasul nak solatkan jenazah tu, Rasul tanya, adakah mayit ini berhutang? Lalu orang menyebut, ya ada ya Rasulullah, 2 dinar. 2 dinar. Jadi Rasul berpaling. Berpaling tu maknanya dia lengahkan untuk tidak mensolatkan. Ini Rasul. Kemudian bila ada yang mau menjamin, iaitu Abu Qatadah katanya, dia sanggup menjamin, dia akan ditanggung dan dia juga akan membayarnya. Maka Rasul pastikan, benar-benar kau nak tanggung hutang dia? Ya. Lalu Rasul pun solatkan dia. Sebab itu selalu kita akan dengar, sebelum imam mensolatkan jenazah, imam akan imam beritahu dengan kata-kata begini, seandainya si mayit ini dia ada hutang piutang, silalah minta kepada pihak warisnya. Jadi kata-kata ini adalah sebagai kata-kata si imam ini untuk meneruskan mensolatkan si jenazah itu. Kalau seandainya tidak disebut demikian, sudah tentulah nanti akan dipersoalkan. Oleh itu, kalau ikutkan, Nabi sendiri pun berpaling, tak nak solatkan kerana hutang tu, kerana si mati ni berhutang. Maka berat jugalah kalau kita nak menguruskan satu-satu jenazah, nak tunggu siapa yang sanggup jamin hutangnya. Jadi sudah tentulah tertangguh nak mensolatkan jenazah. Jadi biasanya yang imam-imam cakap ini sebagai satu perlepasan diri. Satu perlepasan diri yang mana dia boleh meneruskan acara seterusnya, iaitu dengan mensolatkan supaya jenazah itu boleh cepat dikebumikan. Sebab itu dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, seandainya si mayit ini ada meninggalkan hutang, maka mintalah kepada ahli warisnya, lalu ditanggungkan saja, lepaskan terus kepada ahli warisnya. Maka ahli warisnya pun kena menerimalah hakikat itu.
Seandainya dia ada hutang piutang, ada orang meminta hutang, maka pihak warisnya bayarkanlah hutang untuk si mayit itu. Kecuali orang yang berhutang itu orang jauh. Dia datang, dia bagi tahu sebenarnya orang yang kamu hutangi ini dia sudah meninggal. Adakah kau nak halalkan dia ataupun yang kau nak minta pada warisnya? Dan ahli warisnya juga bukan orang senang, orang susah. Ya. Jadi sama, adakah kau nak minta juga? Atau kau nak halalkan? Mungkin hati orang yang dihutang ini bila dengar yang berhutang itu sudah meninggal, ahli warisnya susah, mungkin terbuka hatinya, tak apalah kalau macam tu saya halalkanlah. Dia dah tak ada, nak buat macam mana? Dihalalkan. Alhamdulillah lah, itu rezeki lah. Rezeki kepada si mayit. Itu maknanya berat tak beratnya. Kalau kita berhutang. Lepas tu, kalau nak jumpa Tuhan juga, semua dah selesai. Hutang pula tak selesai. Sangkut satu. Hutang tak selesai. Dah nak kena tunggu orang yang kita hutangi. Pada masa itu, macam mana kita nak bayar pula? Ada kita bawa duit. Kalau bangsa asing ada juga bawa emas. Mati bawa emas betul-betul. Tapi boleh kemas tu untuk bayar. Tapi macam itulah perasaan dia punya fahaman. Dia bawa emas, dia bawa harta tu tujuannya untuk buat menembus. Menembus dirinya. Nah, itu kepercayaan mereka. Kita punya tak ada kepercayaan macam tu. Jadi apa yang kita nak bayar? Pada masa itu yang kita bayar nampaknya pahala kita lah. Diberikan kepada orang yang berhutang. Kalau pahala kita habis bayar hutang, nampaknya kita pun muflis lah nampaknya. Di akhirat muflis juga nampaknya. Ustaz, saya nak tanya. Ini kalau orang tu mati, tapi bukan dia hutang kat orang lain. Orang lain yang hutang kat dia. Macam mana? Orang lain hutang kat dia? Ya. Maknanya bagi yang berhutang tu kita bayarkan pada waris lah. Pada waris. Duit tu macam mana kira dia jadi duit pusaka ke? Yalah. Duit pusaka si mati lah. Sebab itu hak si mati. Saya cakapkan dekat orang yang berhutang kat dia tu suruh halalkan. Dan apa disedekahkan kepada yang si mati tu. Ini bergantung pada pihak waris lah. Kalau pihak waris sudah setuju macam tu tak apa. Kalau dia tak setuju, maknanya kita kena bagi juga pada ahli warisnya. Itu hak dia. Dan kita juga jangan lupa mohonkan ampun buat si mati lah. Tapi duit tu jadi pusaka lah diperhatikan lah. Yalah. Sebab itu hak waris. Itu dah jadi hak waris. Sebab dia dah tak, dia memanglah. Tapi ceritanya orang lain hutang kat dia. Yalah, itu cerita dia. Duit waris lah. Faraid. Ya. Faraid lah. Jadi masing-masing rasa kan. Tapi kita boleh juga katakan okey, apa ni semati itu halalkan apa yang dihutang oleh kawannya. Kalau seandainya pada kesudahan hayat si mati ni, dia kata dia didengar oleh anak-anaknya lah contohnya. Dia kata
Sekarang ni saya halalkan kepada semua yang siapa ada hutang dengan saya, ya, saya halalkan. Jadi pada masa itu disaksikan oleh anak-anak dia. Artinya kalau ada orang yang nak membayar hutang tu, anaknya cakap mak dah halalkan dah. Ya, tak payahlah bayar. Ya. Tapi saya tak waris tu membuat keputusan untuk si mati tu. Contohnya keputusan macam mana? Keputusan yang penghutang yang dihutang daripada si mati tu waris tu halalkan. Pasal penghutang pasal duit tu waris tak mau terima. Pasal kalau mau terima nanti jadi pasal hutang tu kan. So waris dan perkataan okey. Bagi pihak si mati tu halalkan hutang tu. Boleh. Bolehlah kalau waris dah sedia terima macam tu. Itu tak ada salah pada orang yang berhutang. Waris ada berpakat. Ha. Okey. Hutang-hutang tu kita berpakat, kita nak terima duit yang orang yang bayar hutang tu kepada waris. Waris cakap okey. Kami halalkan apa yang orang berhutang dengan si mati tu. Okey. Betul. Boleh. Maknanya itu bergantung pada waris. Macam contoh kita yang berhutang dengannya, ya, kita boleh berbuat sesuatu lah, maknanya kita anggap ini adalah hak dia. Jadi kita sedekahkan sebagai buatkan sebagai satu sedekah jariah buat dia. Duit tadi tak apa. Kita buatlah sesuatu yang boleh jadi sedekah jariah buat si mati, sebab itu adalah hak si mati. Kan, bukan hak kita. Kita yang bersalah sebab kita tak bayar, kan? Macam itulah. Ya. Ya, itu pinjaman. Seandainya pinjaman itu pinjaman yang bukan peribadi, ya. Biasa pinjaman bukan peribadi. Kalau mati, selesailah hutang tu. Biasanya macam tu. Tapi kalau hutang peribadi, waris kena bayar. Penjamin kena bayar. Penjamin kena bayar. Ya. Jadi itu kalau hutang peribadi. Kalau hutang yang dikatakan biasa, yang bukan peribadi, ya, macam pinjaman rumah contohnya kadang kan, bila si mati, penama si mati itu meninggal, si punya rumah tu meninggal, maka selangsai. Ada insurans. Mana langsai. Itu ada insurans lah. Ya. Macam tu. Kereta tak ada, ya. Itu yang macam tu penjamin atau waris yang kena bayar. Ya. Okey, lagi hadis selainnya, hadis 900. Okey, sila. Ini ya, satu. Sama satu lagi 900. Ada A. Dan pada satu riwayat Nabi Bukhari sabdanya, aku merasa mati dan tidak meninggalkan kebayarannya. Satu lagi habiskan tajuk ni.
Okey, catatkan dulu 900 dengan 900A sekali. Itu satu hukum. Catatkan hadis sah. Matan, orang yang mati tetapi tidak meninggalkan pembayaran hutangnya, maka ditentukan pemerintah yang harus membayarnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 901. Hadis Dhaif isnad. Dhaif isnad. Dhaif tu lemah, isnad tu sanad-sanad. Ya, mana sanad-sanadnya lemah. Disebutlah dhaif isnad. Matan dia, hukum had terhadap seseorang tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Hukum sebab isi hadis itu boleh dipakai kerana sesuai dengan surah An-Najmi ayat 39. Okey ya, semak semula hadis yang ke-900 ya. Dengan 901 ni samalah. Ya, hadis ini Rasul pada mulanya dia akan tanya ya kepada yang hadirin, ada tak ya si mayit ini meninggalkan hutang atau barang-barang yang boleh dijadikan bayaran hutangnya. Ya, kalau seandainya tak ada, ya Nabi kata, engkaulah solatkan. Nabi tak solatkan, tapi dia suruh sahabat solatkan. Ya. Nabi tak solatkan. Tetapi setelah kemenangan Mekah ni maknanya orang Islam sudah ada negeri sendiri. Mekah dah dimiliki oleh orang Islam. Setelah kemenangan Mekah, ya Nabi sebagai pemegang kerajaan, kalau seandainya rakyatnya ada yang mati berhutang, kerajaan menanggung. Kerajaan tanggung hutangnya. Macam itulah cara Islam. Ya. Jadi kalau rakyatnya mati dalam berhutang, maka kerajaan tanggung hutangnya. Selesailah hutangnya. Itu zaman Nabi. Ya, Nabi yang mula-mula biasanya Nabi akan tanya siapa yang sanggup tanggung hutang. Itu waktu itu Nabi belum ada kerajaan lagi. Setelah ada kemenangan Mekah, baru Nabi ada kerajaan. Itu dikatakan
Ya, mana-mana orang susah yang berhutang, ya, orang yang susah, maka kerajaan ya tanggung hutangnya ya untuk si mayit. Kan bagus ya. Kalau sekarang pun patut buat macam tu jugalah ya. Patutnya macam tu ya. Kalau misal kata dia memang orang yang susah ya, maka hendaklah ditanggungkan hutangnya ya. Hadis yang akhir tadi, yang akhir ya, atau 901 ni, hadis ini katanya ya, tidak ada la kafalata fil had, tidak ada pertanggungan dalam ya hal had. Had ni ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan ya bunuh, balas bunuh, potong tangan, ya. Ini semua adalah dikatakan sebagai hukum had ataupun sebatan. Hukum sebatan itu hukum had. Jadi hukum had ni tak boleh ditanggung orang lain. Contohnya seorang anak, ya, dia mencuri, ya. Mencuri tadi sabit kesalahan dengan bilangan yang sampai kepada hukum potong tangan. Dia kalau mencuri ni ada had dia, had yang maksimumnya sampai kepada potong tangan. Ya, kalau sikit-sikit tu tak masuk dalam potong tangan ya. Dia ada had dia. Kalau seandainya si anak ni mencuri sampai had maksimum yang dikatakan ya kena potong tangan, maka si ibunya kata tak apalah, potonglah tangan aku gantinya. Ya, tak payahlah potong tangan anak aku. Ya, dia cakap dengan hakim contohnya. Ya, tidak boleh diterima. Ya, mana dalam hukum had ni tak boleh tanggung. Hutang boleh tanggung. Ya, orang lain boleh tanggung. Tapi dalam segi hukum had tak boleh. Kalau dia dijatuhkan hukum mati pun, ya, tak boleh seorang tu sanggup gantikan dia. Ya, gantikan untuk dia sendiri, dia mati. Macam ya. Dan dalam hukum had ini tidak boleh. Ya. Ini walaupun hadis ini isnadin dhaifin, dengan sanad-sanad lemah, tapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, surah An-Najmi ayat 39. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang melainkan apa yang ia usahakan. Maknanya itu sesuai dengan ayat Quran. Seseorang itu tidak akan ya dapat melainkan apa yang dia usahakan. Mana yang kerana dia usahakan itulah dia dapat hukuman. Orang lain tak boleh nak tanggung ya hukuman dia. Macam tu ya. Maka tamatlah untuk hari ini punya kuliah ya, sampai hadis yang 901 ya. InsyaAllah akan datang kita masuk bab syarikah ya wal hawalah wal wakalah ya wal wakalah. Babu syarikati wal wakalati. Itu untuk akan datang.